Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni cikgu akan terangkan keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okay, awak boleh rujuk buku teks muka surat 57. Okey, pokok tumbuhan sama juga dengan manusia. Dia memerlukan nutrien untuk apa? Pertumbuhan. Okey, dia punya pertumbuhan, dia punya perkembangan, okey, dan juga dia punya pembiakan. Okey, nutrien dikelaskan kepada dua kumpulan. Kita ada makronutrien dengan mikronutrien. Makro ni dalam komposisi yang banyak, okey, mikro ni dalam komposisi yang sedikit. Okey, tengok nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, macam tadilah kita ada mikronutrien, okey, makro dengan mikro. Okey, mikro kuantiti yang sedikit, makro kuantiti yang banyak. Kat sini ada 9 contoh makronutrien. Okey, kalau mikro ni ada 6 saja. Contoh dia kalau makro ni dia ada, ini paling penting nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur, hidrogen. Okey, kalau mikronutrien ni kita ada apa? Boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan juga zinc. Okay, kita tengok satu-satu dari segi kepentingan dia. Apa dia makro ni? Makro ni maksudnya unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Macam awak lah perlu makan karbo, protein, vitamin. Kalau makro ni tumbuhan tu perlu dalam kuantiti yang banyak. Contoh yang pertama adalah nitrogen. Ini paling penting nitrogen. So nitrogen fungsi dia untuk mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik. Dia membantu pertumbuhan dahan dan juga daun. Maksudnya untuk membesar lah. Lagi satu dia meningkatkan pengeluaran buah dan juga biji benih. Seterusnya kita ada fosforus. Ini yang kedua. Fosforus. Fosforus ni dia mensintesiskan protein dan juga asid nukleik. Lagi satu dia menggalakkan pembahagian sel. Ini untuk penghasilan bunga dan buah. So kalau beli baja biasanya kita cari yang dia tulis fosforus. Ini untuk kalau untuk awak nak suruh pokok tu cepat berbunga. Yang ketiga kita ada kalium. Kalium ni dia mensintesiskan protein. Sintesis protein menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Memperkuatkan daya tahan penyakit. Ini macam kalau dalam orang dia macam vitamin. Vitamin. Seterusnya kita ada magnesium. Yang ke-5. 4 ke 5. Ini ketiga. Magnesium yang ke-4. Magnesium ni penting dalam penghasilan klorofil. Klorofil yang tengok pigmen yang warna hijau kat bawah daun. Pigmen hijau. So untuk fotosintesis. Bila pigmen hijau ni maksudnya penting untuk fotosintesis. Seterusnya kita ada kalsium. Yang ke-5 kita ada kalsium. Kalsium ni penting untuk mensintesis getian gelendong pembahagian sel. Yang ini untuk pucuk dan juga akar. Meristem hujung pucuk dan juga akar. Penting untuk hujung pucuk dan juga akar. Seterusnya kita ada sulfur. Sulfur kebanyakan nak tengok semua ada mensintesis protein dan juga klorofil. Yang ini kalau awak nak suruh berbuah, awak pergi cari baja yang ada sulfur ni, membantu perkembangan buah. Menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Seterusnya kita
ada oksigen. Okey, oksigen ni penting untuk respirasi. Respirasi ni untuk pokok tu bernafas. Okey, untuk menghasilkan tenaga. Oksigen untuk menghasilkan tenaga. Okey, karbon. Okey, karbon dan hidrogen. Ini untuk membina gula atau kanji semasa proses fotosintesis. Okey. Ini untuk membina selulosa. Kalau awak tengok buku teks awak, okey, boleh rujuk muka surat 58. Okey. 58 ni. Ada banyak So, kalau dalam buku teks awak ni, paling banyak fungsi yang awak kena apa adalah nitrogen. Okey, nitrogen dia untuk sintesis protein. Tengok semua ada untuk sintesis protein. Nitrogen, fosforus, kalium, apa lagi? Okey, itu je. Kalau untuk klorofil awak ingat magnesium. Okey, oksigen untuk respirasi sel. Okey, kita tengok pula untuk makronutrien. Makronutrien tadi yang kata perlu dalam kuantiti yang sedikit. Okey, diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Kita ada tadi boron. Boron ni mensintesiskan klorofil, dan juga dinding sel. Membantu untuk pembentukan buah dan juga biji benih. Kalau ada boron ni maksudnya pokok awak tu lagi cepatlah berbuah. Ferrum. Ferrum ni membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Biasanya dekat pucuk ni. Yang ini membantu respirasi sel. Seterusnya kita ada kuprum. Kuprum. Kuprum ni terlibat dalam fotosintesis dan juga respirasi. Okey, lagi kita ada molybdenum. Molybdenum ni sama mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Okey, lagi kita ada mangan. Mangan ni terlibat dalam fotosintesis dan juga respirasi. Yang ni untuk membantu pembentukan asid amino. Kalau awak tengok buku teks awak, lebih kurang je lah. So, kena tengok muka surat 58. So, antara yang paling penting, kalau awak tengok ni, kalau awak tengok secara kesimpulan, antara banyak-banyak tu, yang paling penting adalah tiga unsur yang paling penting. Nitrogen, fosforus dengan kalium. Kalau nitrogen ni penting untuk pertumbuhan keseluruhan. Nitrogen ni penting untuk pertumbuhan dia, akar dia, batang dia, bunga dia, daun dia. Kalau fosforus ni untuk baja akar. So, dia letak dekat akar dia cepat membesar. Itu fosforus. Kalau kalium dia untuk pertumbuhan biji benih dan bunga. Bunga dan buah. So, kalau awak nak suruh pokok awak cepat berbunga, pergi cari baja yang ada kalium. Itu yang paling penting antara tiga tu. Nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey, sampai jumpa dekat next video.